Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaika al muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita direzekikan untuk mendapat iman dan Islam, insya-Allah, dan alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya akan memberi satu motivasi bertajuk Telaga Emas. Semua kita yang namanya manusia, dan spesifik kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar di Mahatahfizul Quran ini, kita ni Allah jadikan bagi setiap orang tu mempunyai bakat ataupun telaga emas. Maka kita perlulah yang pertama-tamanya yakin, wajib bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia berikan pada setiap orang itu berbeza-beza wataknya, berbeza-beza bakat atau telaga emasnya. Dan seandainya kita berusaha, kita minta, berdoa, bersangka baik, tanpa putus asa, maka insya-Allah bakat ataupun telaga emas yang ada pada kita itu akan menjadi suatu permata yang sangat-sangat bernilai, insya-Allah, yang boleh dimanfaatkan di dunia ini, insya-Allah. Jadi bakat manusia ini tak sama. Contohnya, ada orang yang suara dia memang sedap, maka dia boleh menyanyi atau bernasyid. Ada orang yang boleh main percussion. Contohnya, ada pelajar-pelajar yang dia ini minat bahasa Inggeris, maka dia boleh bertutur bahasa Inggeris dengan baik. Ada orang yang berminat bahasa Arab, maka dia akan belajar sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang pakar berbahasa Arab. Jadi begitulah setiap pelajar, setiap manusia ini, bahkan sesiapa saja sebenarnya mempunyai bakat, sebenarnya mempunyai apa yang diistilahkan sebagai telaga emas. Jadi di sini saya suka nak bagi tahu apakah di antara perkara-perkara yang boleh kita bertindak, yang boleh kita usahakan untuk mencapai cita-cita kita, insya-Allah. Yang pertamanya, kita kena kenal pasti apa bakat kita. Misal kata, kalau kita ini minat dalam bahasa Arab umpamanya, jadi kita pun selalu merujuk kepada guru kita, selalu berusaha, contohnya mendapatkan kamus. Contohnya lagi, kita guna buku-buku terjemahan yang ada bahasa Arabnya, yang ada bahasa Melayunya, dan kita menghafalnya. Satu hari misal kata 20 patah perkataan, atau kalau IQ kita bagus, kita seorang yang bijak, kita hafal sampai 30-50 patah perkataan. Kita latih dulu dengan ungkapan-ungkapan yang pendek, ayat-ayat yang kita minat, mengikut tajuk-tajuk yang tentu. Kita latih tubi, kita cari satu kawan yang boleh kita bercakap hari-hari, dan insya-Allah saya amat yakin dalam masa 1 bulan, kalau seorang pelajar tu tingkatan 1, dalam masa sebulan saja, insya-Allah dia sudah boleh bertutur dalam bahasa Arab. Saya sendiri pernah buat kelas bahasa Arab, bagaimana nak bertutur dalam masa 1 hari. Jadi macam mana nak mempraktikkannya, ini sebagai satu contoh. Maka kita akan adakan suatu perbualan bahasa Arab, di mana kita fotostatkan ayat-ayat tersebut, ungkapan-ungkapan tersebut. Katalah ada 10 soalan dan 10 jawapan, maka kita latih orang itu. Latih seorang itu, maknanya dalam masa tempoh 1 jam, 2 jam, tak kiralah berapa usia dia, asalkan kehendak dia, semangat dia itu tinggi, maka yang pertama-tamanya kita bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada usaha kita, tidak bergantung kepada ikhtiar kita, tidak bergantung juga kepada kepandaian kita. Walaupun kita ini pandai, walaupun IQ kita bagus, kita bersangka baik dengan Allah. Kita mengharapkan Allah tolong kita untuk kita diberi faham, untuk kita ini benar-benar dapat mencapai apa yang kita
yang kita hasratkan. Jadi dalam bahasa Arab tadi, kalau kita berbuat demikian dengan kesungguhan kita, maka insya-Allah dalam masa sebulan kita boleh bertutur bahasa Arab. Bahkan satu hari, kalau kita gairah, kalau kita benar-benar excited, kalau kita benar curious, jadi akan hal sesuatu itu, maka kita akan dapat mencapainya. Jadi rumusannya di sini ialah semua orang mempunyai bakat, maka gunakanlah bakat itu. Kalau kita seorang penasyid, nasyidlah sehingga apa yang saya maksudkan ini nasyid yang bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Kalau seorang penceramah yang bertaraf dunia, sehingga akhirnya kita ini boleh mendapatkan sesuatu yang sangat besar faedahnya yang boleh dikongsikan dengan manusia-manusia yang lain. Tetapi kita perlu ingat bahawa kita kena ada niat yang tepat, niat yang bersih, niat yang betul untuk mencari redha Allah. Sebab itu Nabi SAW menyebut khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi di sini rumusan besarnya ialah semua pelajar-pelajar dan semua kita orang Islam, semua manusia ada bakat, ada anugerah yang Allah bagi pada dia. Sama ada dia menyedarinya lebih awal atau dia akan buat postmortem terhadap dirinya. Mungkin orang lain akan kenal pasti bakatnya, guru-guru. Maka dengan itu insya-Allah dia setelah dia mengenal pasti apa bakatnya, apa kelebihannya, apa kepandaiannya, apa kecenderungannya, maka dengan suatu bimbingan, daripada gurunya, daripada seorang kalau istilah agama seorang mursyidnya, maka insya-Allah akan tercapailah cita-citanya sekiranya Allah menghendaki. Jadi sekian dulu sebagai mukadimah motivasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.